terus saja menerima panggilan telefon daripada Julia. Kemudian diikuti dengan hantaran WhatsApp kepada aku. Kandungan panggilan itu dan WhatsApp adalah berkaitan hari perkahwinannya. Dia ada nyatakan kepada aku tarikh dan hari serta tempat perkahwinannya. Tetapi yang agak pelik, tak dinyatakan pula siapalah bakal suaminya. Agak terkejut juga aku dengan perkabaran ni. Tak habis-habis si Julia ni. Dari dulu lagi memang suka berahsia. Padahal duduk serumah tu pun. Sekarang ni tiba-tiba dah nak kahwin. Apalah salahnya berterus terang dengan aku ni? Macamlah aku tak tahu. Dah tentulah dengan Daniel tu. Kenapa aku kata macam tu? Kerana mereka berdua ni bercinta bagai nak rak. Dari tempat kerja sehinggalah ke hari Minggu. Sentiasa berdua. Masa tu Daniel dah pakai motosikal. Selalulah dia membawa si Julia bersama-samanya bersiar-siar di keliling pekan ataupun di tepi pantai. Sering juga mereka bertemu di tempat membeli belah. Sangat rapat keadaan mereka sehingga Julia memberitahu aku mereka akan bertunang. Sekurang-kurangnya cinta yang mereka bina itu tak sia-sia seperti sesetengah pasangan remaja yang sedang hangat bercinta tapi akhirnya putus di tengah jalan. Itulah Julia yang aku kenal. Dialah rakan yang paling rapat di tempat kerja. Sebenarnya kami bekerja di salah sebuah industri yang terletak di pinggir pekan yang agak jauh dari rumahku. Kami dan beberapa rakan yang lain menyewa sebuah rumah. Almaklumlah, duduk membujang ada-ada je kisah-kisah yang berlaku. Ada yang asyik bercinta, putus cinta, asyik cari teman lelaki dan macam-macam lagi. Paling menyedihkan kisah kawan kami ni yang bernama Nora. Dia lari dari rumah dan tak mahu pulang setelah putus tunang. Menangis je. Kononnya nak bersembunyi dari keluarga. Kami terpaksa memujuknya. Akhirnya dia mula pulang ke rumah ketika cuti. Lega hati kami. Kelembutanmu menuturkan kata, ketegasanmu membetul yang salah, kesabaranmu menunjukkan jalan, kau melahirkan keyakinan, kau mengajarku arti ketabahan dan kegagalan menjadi cabaran. Tiap yang malam kan ada tuahnya, di situ kebesaran Tuhan. Ku menyaksi surya terbit pagi, bulan bintang hiasan malam. Bersamamu ku berjalan, menghalusi arti kehidupan. Terima kasihku atas bimbinganmu, ku menemui ketenangan hati. Persahabatan telah kau ulurkan, ku sambut dengan keikhlasan. Ajarku arti ketabahan dan kegagalan menjadi cabaran. Tiap yang malang kan ada tuahnya, di situ kebesaran Tuhan. Ku menyaksi surya terbit pagi, bulan bintang hiasan malam. Bersamamu ku berjalan, menghalusi arti kehidupan. Terima kasihku atas bimbinganmu, ku menemui ketenangan
tangan hati. Persahabatan telah kau hulurkan, ku sambut dengan keikhlasan. Itulah kisah keadaan kami. Sekarang ni beralih kepada cerita hari perkahwinan Julia semula. Kami bersepakat akan ke rumah Julia sempena dengan hari perkahwinannya. Kami akan menaiki kereta Nora ke sana. Sesuai sangatlah kami berempat untuk sebuah kereta. Kami dah setuju bayar minyak nanti kongsi-kongsi dan bertukar-tukar pemandu kerana perjalanan agak jauh untuk ke rumah Julia. Hampir 3 jam barulah sampai. Kabarnya kenduri perkahwinannya itu dibuat di rumah datuknya, bukan di rumah ayah dan keluarga Julia. Sebaik sahaja kami tiba, orang dah ramai sangat ketika itu. Hadiah yang kami bawa, kami serahkan kepada wakil pengantin. Julia dan pasangannya masih lagi tak kilatan. Apabila aku bertanya, barulah kami tahu dia masih lagi belum pulang dari butik perkahwinan. Dalam setengah jam begitu, kami terdengar bunyi kompang menandakan pengantin sudah tiba. Aku dan rakan-rakanku rasa hati ni berdebar-debar dan tak sabar nak melihat siapakah pasangan yang sedang diarak. Jarak mereka berjalan semakin hampir dengan kami. Jelas kelihatan Julia dan pasangannya berpakaian berwarna kuning keemasan. Sesuai sangatlah sebagai raja sehari, kan? Sebaik sahaja Julia dan pasangannya serta rombongan pengantin melintasi di hadapan kami terperanjat, kehairanan dan tertanya-tanya, siapakah pasangan Julia ni? Ini bukan Daniel. Ya, bukan Daniel. Tapi siapa ni? Aku dan rakan-rakan aku berpandangan sesama sendiri dengan penuh keheranan. Sebaik sahaja Julia dan pasangannya duduk di pelamin, maka lebih jelaslah itu bukan Daniel. Walaupun demikian, mereka kelihatan seperti pinang di belah dua. Ketika itulah Julia sempat menjeling dan tersenyum sahaja memandang kami. Mungkin dia sendiri tahu. Kami tertanya, siapakah jejaka tampan di sebelahnya yang sedang duduk bergaya sebagai raja sehari itu. Tak lama selepas itu, kami diraih untuk makan berhidang bersama dengan pengantin. Lebih hebat masakannya. Aku lihat ada masakan ketam, udang besar dan berbagai-bagai lagi yang menyelerakan. Sebenarnya semua itu tidak menarik perhatianku. Jejaka di sebelahnya, itulah yang menjadi tumpuanku. Hati aku ni masih tak henti-henti berbisik. Siapakah dia? Kenapakah Julia berhasil dengan kami setelah Daniel ditinggalkan? Atau Daniel yang tinggalkannya? Aduh, kami semua berteka-teki dalam hati. Mahu bertanya, rasa macam tak sesuai. Apatah lagi suaminya berada di sisi Julia. Perasaan itu terus meruntun kalbu. Namun, kami pendam sahaja. Mungkin esok atau lusa akan terungkailah persoalan itu tak kala Julia kembali bekerja dengan kami. Jangan ditanyakan siapa yang kupuja. Jangan ditanyakan bila ku berdua. Itu hanya masa yang menentukannya. Itu kan rahasia untuk hati hamba. Walau demikian,
itu tiba jua. Suaminya menghantar Julia ke rumah sewa kami. Julia memperkenalkan suaminya kepada kami. Dia terus berlalu. Nama suaminya Imran. Kami tak sabar ingin bertanya dengan Julia tentang suaminya. Tapi, siapakah di antara kami yang akan memulakannya? Aku cuba memberanikan diri setelah mendapat isyarat daripada rakan-rakanku yang lain untuk bertanya dengan Julia. Oh, itu bukan Daniel. Kenapa? Julia ketawa. Kemudian dia menyambung bicaranya. Aku tak ada jodoh lah dengan Daniel. Itu sahaja. Sambil dia duduk di sofa. Nak tahu kenapa? Dia menyambung kembali ketawanya. Kami jadi hairan. Selamba sahaja dia menjawab soalan-soalan kami seolah-olah tidak ada peristiwa yang berlaku di antara dia dengan Daniel. Itu mustahil. Jika tidak, sudah tentu mereka menjadi pasangan suami isteri sejak beberapa hari yang lalu. Kami semakin suspend. Rakan-rakan aku ni mencubit-cubit beha aku sebagai isyarat untuk aku terus bertanya bagi mengorek rahsianya. Hati aku berbisik, sabar. Sebenarnya, begini kisahnya. Imran yang menjadi suami itu adalah orang yang ketiga. Sekejap sahaja mereka mengenali antara satu sama lain dan terus bertunang. Pertunangan itu dirahsiakan dari pengetahuan aku dan rakan-rakanku. Dahsyat betul lah Julia ni, suara rakan-rakanku. Bagaimana dia mengenali Imran? Dia mengenali Imran melalui Daniel. Kenapakah Daniel memperkenalkan Julia kepada Imran sehingga mereka terus berkahwin? Kenapakah dia mudah untuk menyerahkan Julia kepada Imran? Apakah hubungan Imran dengan Daniel? Habis, Julia dianggap sebagai apa? Seperti barangan yang boleh dijual beli dan bertukar tangan. Ini kerja orang tak waras, fikir aku. Sebenarnya Julia ada kisahnya. Seingat-ingat aku, sebelum Daniel dan Imran hadir dalam hidup Julia, dia ada Herman. Dia yang bercerita sendiri dengan kami ketika kami mula-mula bekerja dahulu. Imran sukakan dia dan mereka bercita-cita untuk mendirikan rumah tangga. Cita-cita itu terhalang di pertengahan jalan. Keluarga Julia tidak merestui perhubungan mereka. Herman lebih berusia 8 tahun darinya. Lalu perhubungan mereka terpaksa diputuskan dan mereka terus melangkah ke haluan masing-masing. Tak lama selepas itu, dia mengenali Daniel. Itulah, seperti mula-mula aku cerita tadi, cinta mereka berdua ibarat seperti belangkas. Tak boleh nak berenggang. Apatah lagi, mereka bekerja di tempat yang sama. Kemana sahaja sentiasa bersama. Sentiasa berdua. Ke kafe, ke pejabat, terlihat Julia dah tentu ada Daniel di sisinya. Namun begitu, kenapa Daniel tidak menjadi jodohnya? Ada kisah yang Julia sampaikan kepada kami sehingga kami menjadi pening untuk memikirkannya. Rupa-rupanya, dalam masa yang sama, Daniel telah mengenali gadis lain dan telah menjalinkan hubungan percintaan. Kisah ini tidak diketahui oleh Julia kerana perhubungan Julia tidak pernah retak. Lama-kelamaan begitu sehinggalah suatu hari Daniel terpaksa berterus terang dengan Julia. Julia sangat sedih mendengar perkabaran itu. Pada mulanya, dia meratap-ratap mengenang nasib dirinya. Musnahlah segala harapannya. Mana janji Daniel? Janji sekadar janji dan tak mungkin ditunaikan. Bagi menebus kesalahannya, Daniel memperkenalkan seorang insan yang baik kepada Julia. Dia sahabat Daniel. Itulah Imran. Pada pandangan Julia, Imran juga tak kurang hebatnya. Kacak, saling memahami dan sangat mengambil berat tentang dirinya. Akhirnya mereka berkawan sehinggalah membawa ke cincang pelamin. Bagaimana dengan Daniel? Entahlah, katanya kekasih yang dipuja-puja dahulu telah meninggalkannya. Malang sungguh nasib Daniel. Tetapi apa nak buat? Ibarat mengejar pelangi di langit. Semakin dikejar, semakin jauh berlalu. Mengharapkan kebahagiaan mencenguk diri, rupa-rupanya bayang kebahagiaan pun tak pernah kehilatan. Itulah kisah Julia yang menjadi tanda tanya di kalangan sahabat-sahabat ketika itu. Apa-apa pun, kami berharap dia akan berbahagia bersama-sama dengan suaminya Imran. Kami lihat mereka cukup serasi sebagai suami isteri dan memang sepadan Julia memilihnya sebagai suaminya. Sekarang, mereka telah mempunyai 3 orang cahaya mata. Comel-comel belaka. Ketiga-tiga anaknya mirip si Julia. Berkulit cerah, berambut kerinting. Yang sulung paling nakal. Katanya dia pewaris si ayah. Ayah nakal begitulah masa kecil. Aku tersenyum sendirian mengenangkan kisah-kisah si Julia. Untunglah kau Julia, dah 3 orang cahaya mata dan dapat suami yang baik. Aku ni tetaplah tak ada jodoh sampai sekarang. Kau kembang dini hari, baldu